menyentuh soal penyelewengan ini juga, sebagai seorang bekas pendidik, senampak apa yang dilakukan oleh pihak kementerian kepada Jabatan Pendidikan Negeri, saya rasa perlu diberi perhatian semula. Untuk pengetahuan yang amat berhormat, untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri, hanya seorang pegawai teknik disediakan untuk mengawal ribu buah sekolah. Jadi benda ini juga saya rasa perlu diambil kira di dalam menentukan bahawa berlaku penyelewengan. Kerana apa? Mereka ini melaksanakan tugas dalam keadaan yang kurang pengetahuan. Walaupun saya amat menyokong tindakan yang ambil, tetapi perkara-perkara ini juga perlu diberi pertimbangan di dalam kita memastikan bahawa tidak akan berlaku penginayaan kepada pegawai-pegawai yang telah diamanahkan dengan begitu kita kata kekurangan tenaga, tetapi mereka ini akan diberi tindakan yang mungkin tak setimpalah dengan tugas yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Betul, yang penubuhan jawatan kuasa khas yang disebutkan oleh saya tadi di peringkat kabinet, di mana Ketua Setiausaha Negara memfungsikan bukanlah untuk tujuan orang kata mencari jalan untuk nak mengelak ataupun untuk memperkecilkan mana-mana pihak yang ada kuasa, termasuklah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Ini adalah suatu bukti kesungguhan pihak pimpinan dan kerajaan untuk memastikan setiap apa yang telah pun dilaporkan oleh pihak Ketua Juru Audit Negara itu mestilah diambil tindakan yang sewajarnya. Yang lepas pun kita ambil tindakan, tetapi kerana ia melibatkan boleh dikatakan hampir ke semua agensi dan kementerian, jadi ini suatu perkara yang agak besar. Dan walaupun agensi-agensi penguatkuasa tertentu seperti yang saya sebut tadi boleh bertindak, tetapi dengan langkah-langkah yang diambil dengan penubuhan jawatan kuasa khas ini bermakna akan lebih terfokus. Maka jawatan kuasa khas ini boleh membantu pihak-pihak yang terlibat untuk meliti sama ada sesuatu perkara yang telah pun dilaporkan dalam Juru Audit Negara itu boleh diberikan maklumat yang lebih terpinci dan tindakan tertentu sama ada di peringkat jabatan, agensi ataupun di pihak yang lain boleh dibuat secara lebih berkesan lagi. Ini adalah suatu inisiatif tambahan ya, kerana sebelum dapat ini ia tidak dilakukan. Apa yang disebutkan oleh Muhammad Syed tadi memang segala perkara yang nak dilakukan dari segi soal pembangunan sama ada di kementerian saya ataupun di lain kementerian pun dia memang ada aturan-peraturan, dan ini dipertanggungjawabkan pada pihak pegawai kita untuk mengambil langkah-langkah yang ditetapkan berdasarkan aturan-peraturan, termasuk aturan-peraturan keuangan dan aturan-aturan yang biasa dikenakan di peringkat agensi ataupun di kementerian. Maka sebab itu tanggungjawab ini terserah pada mereka. Cumanya bila ada laporan ketua audit dibuat dan didapati ada kelemahan-kelemahan, kelemahan-kelemahan itu mungkin pertamanya satu kelemahan yang agak genuine, bukan dilakukan dengan sengaja, maka tidaklah sewajarnya tindakan diambil terhadap pegawai itu hanya kerana dia agak tersilap, bukan kerana disengajakan. Maka atas dasar itu saya fikir mungkin bentuk nasihat, bimbingan dan sebagainya boleh kita buat. Tapi kalau ia terbukti menyalahi dan itu dilakukan atas sebab-sebab tertentu selain daripada mematuhi peraturan, maka perlulah langkah-langkah yang sewajarnya diambil terhadap pegawai-pegawai yang berkenaan. Jasin Bang.